السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin, kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita sambung muka surat 186. 5 tangga untuk mencapai darjat ketakwaan. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, kalau ditanya secara pribadi, sesiapa pun inginkan dirinya dikategorikan orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang dia ni patuh ataupun dapat mengikuti perintah Allah Ta'ala dan mampu untuk mengelakkan diri daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, adakah kita mampu untuk menempuh darjat ataupun untuk mencapai ketakwaan tersebut? InsyaAllah pagi ini kita kongsikan makalah ini daripada sebahagian hukama, yakni orang yang cerdik pandai. Mereka berkata apa yang mereka lakukan, yaitu yang pertama, di hadapan takwa ada 5 tangga ataupun ada 5 jalan pendakian. Yang pertama, sesiapa yang berhasil melalui seluruhnya, maka dia mencapai darjat ketakwaan, iaitulah memilih kesukaran daripada kenikmatan. Tuan-tuan, kita tak akan dapat mencapai darjat ketakwaan kalau dalam kehidupan kita, kita fikir perkara yang seronok je. Berjalan, makan sedap, tidur sedap, kemana-mana pun dalam keadaan yang seronok dan gembira. Maka ada kalanya nanti, dia bagi contoh kat bawah ni, ada perkara-perkara yang sebenarnya kita kena pilih benda yang susah ataupun benda yang tak seronok.
Tuan-tuan rahimakumullah, bukan semua orang seronok duduk dalam masjid. Bukan semua orang seronok bertahan ataupun i'tikaf dalam masjid. Masjid dekat dengan rumah kita, tapi belum tentu kita boleh sampai. Tapi New Zealand jauh daripada negara kita. Nak kena mengeluarkan duit yang banyak, mengeluarkan ataupun memakan masa yang banyak. Tapi New Zealand kita boleh sampai. Belum tentu kita boleh sampai ke masjid. Tuan-tuan rahimakumullah, grup WhatsApp mungkin kita boleh baca semua apa orang yang hantar berita-berita yang dalam WhatsApp tu. Walaupun kadang-kadang berita itu berita lawak sahaja. Kadang-kadang yang geram tu kita baca-baca-baca, lepas tu di bawah tu dia kata apa? Aku pun kena juga katanya. Lawak aje. Tapi kadang-kadang sanggup baca. Persoalannya, bolehkah kita duduk depan Al-Quran, baca tiap-tiap hari walau satu muka? Inilah tuan-tuan muslimin rahimakumullah, di antara tangga untuk mencapai darjat ketakwaan. Yang kedua, memilih kerja keras daripada bersantai ataupun bermalas-malas. Buat tak tahu je, santai. Contoh apa dia? Berapa ramai di kalangan kita yang sanggup meninggalkan bantal peluk, meninggalkan tempat tidur yang empuk untuk kita bangun melakukan solat sunat, sedangkan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang qiyamul lail ataupun bangun solat tahajud, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga atau mudah-mudahan ataupun insya-Allah akan mengangkat orang-orang ataupun darjat manusia yang sentiasa bangun malam kepada makam yang tinggi, makam yang terpuji. Ataupun kita duduk setakat bersantai, sedap tidur peluk bantal. Yang ketiga, lebih memilih bersikap merendah diri daripada merasa mulia. Kita rasa kereta kita lah yang paling mewah. Kita rasa rumah kita lah yang paling cantik. Kita rasa kitalah orang yang paling rajin beribadah. Kita rasa kitalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sedangkan yang paling baik adalah kita memilih merendahkan diri. Kita lihat contohnya kanak-kanak, kan? Kita rasa sombong. Hang ni budak-budak, aku lebih banyak makan garam daripada hang, contohnya. Tapi tidakkah kita menilai bahawa kanak-kanak tersebut lebih mulia daripada kita? Pasal apa? Andaikan kita mati saat itu, andaikan dia mati saat itu, dosa yang dia lakukan lebih sikit berbanding dengan kita. Jadi jangan sombong apabila kita melihat orang yang lebih muda daripada kita. Tujuannya supaya kita dapat merendah diri. Begitu juga bila kita berjumpa dengan orang yang tua, jangan kita menghina, ni tua bangka, manusia tak guna. Sedangkan bila kita fikirkan bahawasanya dia lebih lama hidup daripada kita, sudah tentu kalau dia beribadah kepada Allah, dia sudah lebih banyak ibadahnya berbanding dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, lebih memilih bersikap tenang daripada banyak tingkah. Ada perkara-perkara tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih baik kita mendiamkan diri daripada semua kita nak menyibuk, semua kita nak mengambil bahagian. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah memilih mati dalam keadaan mulia daripada hidup yang terhina.
Dengan erti kata, kita cari jalan bagaimana untuk mendapatkan husnul khatimah, yakni akhir kesudahan yang baik di sisi Allah. Alangkah baiknya tuan-tuan kalau kita duduk dalam golongan meninggal waktu sembahyang, meninggal waktu baca Quran, meninggal malam Jumaat, berbanding dengan ada kita lihat, kita dengar kadang-kadang berita mati bunuh diri, mati di tempat-tempat maksiat, wal iazubillah. Okey. Yakni di hadapan takwa terbentang 5 tangga pendakian seperti jalan-jalan di atas bukit. Sesiapa yang dapat melewati tangga-tangga tersebut, maka dia mendapat ketakwaan yang sempurna, yaitu dengan cara meninggalkan perbuatan yang dikehendaki nafsu dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kelima tangga tersebut ialah yang pertama, memilih kesukaran atas kenikmatan, yaitu dengan cara memilih beban ibadah untuk meninggalkan segala sesuatu yang menyenangkan nafsu. Makan banyak nafsu, bersukaria nafsu, kan? Berpoya-poya itu semua adalah kehendak nafsu. Malah kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tersilap untuk memilih sesuatu itu, menyesal pun. Okey. Tuan-tuan rahimakumullah, saya ni bila hantar anak, hantar masa nak ambil ataupun hantar anak ke Bota, rasa nak cepat sampai, tak singgahlah kat mana-mana. Bila hala balik, rasa nak cepat balik ke rumah sebab ada kuliah malam. Jadi semalam tak ada kuliah petang, kuliah malam sahaja di Munawarah, taklah jauh daripada rumah, lebih kurang dalam 15 minit 10 minit gitu. Jadi saya singgahlah satu gerai tepi jalan. Yang menjadikan saya tertarik tu, lama dah tuan-tuan, dekat 1 tahun setengah hajat nak singgah tu. Semalam tu tiba-tiba je rasa nak singgah. Singgah-singgah, betulan perut pun terasa lapar, tak makan tengah hari lagi. Saya memang suka bakso, kan? Makanlah bakso. Sampai-sampai bakso, Allah, cakap ke orang rumah kita silap ni. Saya kata ini bukan bakso ni, ini bihun sup. Tuan-tuan yang biasa makan bakso, resepi kuah bakso ni dia tak sama dengan resepi kuah sup. Dia lain. Jadi rupa-rupanya dia buat kuah sup, cuma dia buat berbola daging. Tu je. Itulah baksonya. Okey. Dalah makan pun rasa Allah, menyesal aku. Kan? Tuan-tuan tahu, dia buat kuitiau sikit, lepas tu daging berbola tu lebih kurang besar ni ada kot. Rasa-rasa besar lebih kurang besar ni lah. Besar yang hitam ni, kan? 4 biji RM6. Tak apa lagi, rasa baloi lah kot RM6 kan. Tapi memandangkan gerai tepi jalan, bukan sewa kedai pun. Tak apa lagi. Yang anak ni dia lapar, dia ambil lah nasi tu warna kuning. Lepas tu dia ambil ayam seketul. Lepas tu saya pun dah rasa, ni kalau setakat kuitiau sikit dengan berbola 4 ketul, saiz badan lagun ni tak cukup. Mintalah nasi putih, nasi kosong, nasi putih sikit je, 1 cedok kecil, makan. Tiba-tiba nak bayar, tuan-tuan rasa apa? Air free je. Bila nak bayar, RM29. Dalam hati, kalau RM6, 6 kali 3, 18.
Mana mari sebelah. Kalau nasi sikit tu RM1, bermakna ayam seketui dengan nasi yang kuning tu berapa? RM10. Kata kalau ayam seketui RM8, seekor lah ni baru berapa? Memang naik harga ayam kan? Tapi rasa seekor beli pun rasa-rasa baru dalam RM25 tak? Ni seketui RM8. Mak 3 ketui RM24. Untung. Okey, tak apa lagi. Masuk-masuk dalam kereta, orang rumah cerita, bang, kita taklah mahal, dia kata RM29. Orang sebelah tu, rupa-rupanya kaki lembu ni bila buat sup gearbox, nilai dia jadi mahal. Kan? Padahal bukan ada daging dalam tu pun. Yang kawan tu makan lebih kurang 5 beranak kecil-kecil Tapi adalah saya tengok satu sup gearbox. Orang rumah kata dia makan RM72. Saya kata ini bukan taraf kedai tepi jalan Jadi tuan-tuan rahimakumullah, belum lagi ditarik bermacam jenis subsidi minyak lah itu apa semua, kita dah mula terasa dah. Adakah kenikmatan itu sudah mula ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan rahimakumullah. Jadi kalau kita nak cari kenikmatan, kita kena bayar dengan harga yang mahal. Sedangkan untuk kita datang ke masjid, kita datang kuliah, kita datang sembahyang berjamaah, free of charge. Tak ada apa-apa bayaran. Terlalu murah bayaran untuk datang ke masjid. Tapi tak ramai orang mampu datang ke masjid. Pusat karaoke, kena bayar. Masuk dalam tu bukan free. Masuk dalam tu air mahal, makanan mahal, semua mahal. Tapi orang boleh bayar dengan nilai yang mahal. Inilah bila dibandingkan kehidupan kehendak hawa nafsu berbanding dengan kehendak bebanan ibadah yang perlu dipilih oleh manusia untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, memilih kesungguhan atas istirahat, menghilangkan kepenatan. Maksudnya, manfaatkan waktu istirahat untuk tetap beribadah dan melakukan aktiviti yang bermanfaat. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, berapa ramai di kalangan kawan-kawan kita yang belum berpencin ataupun yang belum pencin, dengan mengatakan mana ada masa, sibuk dengan pekerjaan. Tapi bila sampai masa pencin, kita tanya dia, jomlah pergi masjid. Dia kata masa ni lah baru nak berehat. Dulu sibuk dia kata, kan, mesyuarat sana mesyuarat sini tak dan. Jadi masa ni lah dia kata nak berehat dulu. Persoalannya tuan-tuan rahimakumullah, berapa ramai kita dengar, kan, yang lebih muda daripada saya pun tengah mesyuarat tu, tengah mesyuarat, meninggal masa mesyuarat. Tengah main badminton, meninggal masa main badminton. Tengah main bola, meninggal masa main bola. Tuan-tuan, kita nak tunggu rehat mana? Kalau kita nak tunggu rehat betul-betul, ialah ketika kita banyak membawa ibadah kepada Allah waktu kita duduk dalam kubur. InsyaAllah kita dapat berehat dengan sempurna. Itulah hakikat rehat yang sebenarnya. Bukan berehat daripada mengelakkan diri daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memilih kelemahan atas keperkasaan dan merasa senang. Jangan kita dok rasa kita selesa. Jangan dok kita rasa kita dalam keadaan yang hebat. Sebenarnya tuan-tuan muslimin rahimakumullah, kehebatan dan kekayaan yang dibanggakan ada kalanya kalau dirahaka kepada Allah, bukan mendapat kebahagiaan di akhirat, malah di dunia mendapat kehinaan daripada Allah Ta'ala. Okey. Tuan-tuan, semalam ada waktu saya buka Facebook,
ada orang Indon, dia kongsi. Nah, dia sekarang ni dia buat orang kata apa? Video-video ataupun dia buat sebab sekarang ni semua orang masing-masing nak cari pengikut. Macam-macam lah. Ada orang yang dia buat apa nama ni, melawat tempat-tempat makanan-makanan sedap. Kira makan je kerja dia. Berjalan makan, mungkin dia banyak duit kot. Macam-macam lah. Ya, jadi yang dia ni, dia apa nama ni, cari duit dengan cara dia berjalan di Mekah, Madinah ataupun di Arab Saudi, kemudian dia kongsi tentang sejarah-sejarah di sana. Semalam yang dia kongsi adalah dia pergi melawat kubur Abu Lahab. Wal-iyazubillah. Inilah tuan-tuan rahimakumullah, yang glamour, yang ada nama satu ketika dulu, ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia melihat Rasulullah, malah Abu Jahal itu juga merupakan bapa saudara kepada Rasulullah. Tapi dia lawan Nabi, dia lawan Allah. Bila tuan-tuan boleh cari, dalam Facebook ada berkenaan dengan yang pertama, bahawasanya kuburan tersebut orang tak peduli. Malah apa yang saya faham dalam kisah tersebut, dia ada rumah-rumah, ada perumahan, ada rumah di sekitar perkuburan tersebut, tapi orang tak mau duduk. Rumah banyak tinggal. Dan kalau betullah apa yang dikongsikan, bahawasanya sekitar kubur Abu Lahab ni bau busuk. Padahal Abu Lahab mati dah ribuan tahun. Tapi di sekitar kawasan perkuburan Abu Lahab itu bau bangkai. Adakah kebetulan ada bangkai yang busuk di situ? Ataupun memang Allah Ta'ala menunjukkan kepada manusia, inilah akibat orang-orang yang melawan Nabi dan melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, apa kita nak banggakan? Begitu juga kawan saya Haji Idris, baru ni dia baru balik daripada melawat beberapa buah negara yang tertangguh. Dia kata, Ustaz, sebenarnya bayaran ni dah dibuat sebelum lagi Covid. Jadi Covid tertangguh. Baru ni dia pergilah melawat Turki lah, di antara di antara negara yang terakhir dia lawat adalah Turki. Dia pergi Bosnia, dia pergi Turki. Adalah 7 buah negara dia pergi. Saya tak tanya yang lain pun. Saya tanya, pergi tak melawat kubur Kamal Atatürk? Pergi, Ustaz. Rupa-rupanya tuan-tuan muslimin, Allahu Akbar, ada juga rupanya orang yang memuji, ada juga orang yang menyanjungi Kamal Atatürk ni. Menangis, sedih. Lepas tu dia kata, tanya, kenapa saya dengan Kamal Atatürk? Dia kata, dia adalah bapa modernisasi, bapa membawa perubahan. Tuan-tuan rahimakumullah, wal-iyazubillah. Perubahan yang dia bawa bukan mendekatkan diri kepada Allah, lawan Allah. Apa buktinya? Tanah tak mau terima, kena buat tembok. Maknanya dia ni, kubur dia adalah dibuat tembok, kemudian dia duduk di atas tanah, bukan dikebumi dalam tanah. Tanah tak mau terima dia. Inilah manusia-manusia di antara yang memilih keperkasaan walaupun melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang, memang senanglah masa hidup pemerintahan dia. Siapa berani lawan? Yang kelima, memilih diam atas kelebihan berbicara, iaitu meninggalkan ucapan yang di dalamnya tidak mengandungi kebaikan. Tuan-tuan rahimakumullah, terutama diri saya, cuba kita didik diri kita, cuba kita latih diri kita. Andaikan kita rasa apa yang kita ucapkan itu adalah menimbulkan keresahan
menimbulkan kebencian di kalangan orang yang mendengarnya, lebih baik kita diam. Nah, inilah diantara yang boleh membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang kelima, memilih maut daripada kehidupan. Maksudnya ialah bahawasanya kita tahu diri kita takkan kekal di atas muka bumi ini. Maka lebih baik kita menyediakan atau melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kebahagiaan kepada diri kita selepas kita mati, daripada kita mencari benda ataupun kehidupan yang mewah sementara kita hidup di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan 5 perkara ini dapat kita semai dalam diri kita, kita menjadi ataupun duduk dalam darjat orang-orang yang bertakwa. Menurut pandangan ahli Allah, maut maksudnya adalah mengekang keinginan nafsu. Sesiapa yang inginkan nafsunya mati, maka dia hidup. Maut dibahagikan kepada 4 bahagian. Ada jenis 4 mati. Yang pertama ialah maksud maut merah. Apa maksud maut merah? Yaitu menentang ajakan hawa nafsu. Kan? Apa dia benda-benda yang disukai oleh nafsu? Minum arak. Kan? Nafsu suka. Perempuan, nafsu suka. Kan? Berhibur, bergembira. Baru ni ada jemaah tanya saya. Dia kata, Ustaz, macam mana kita nak buat? Dia kata, tuan-tuan, kalau pergi lalu bolehlah, tak singgahlah. Kan? Nak pergi ke Kampung Diu, sebelum naik jambatan belah kiri, lepas udang menggelupuk, sembayang tak pergi, tapi karaoke boleh pergi. Tuan-tuan pergi tengok, bukan mudah. Yang menyanyi, yang berjoget itu bukan mudah. Saya tak mau cakap lah, tuan-tuan tengok sendiri ya. Lalu situ, bagi lambat sikit kereta tu. Kan? Nak pergi masjid, dia kata mana boleh lagi rapat sab. Masih ada lagi orang ni. Masih ada lagi tak mau nak juga sajadah sendiri tu, bentang sajadah besar. Tak mau lagi rapat dengan orang. Kan? Betul apa dia? Tuan-tuan, kitalah di antara orang yang patuh dalam SOP. Duduk dalam masjid, walaupun kita jarak-jarak, semua pakai pelitup muka. Kecuali saya. Kan? Cuba tuan-tuan pergi kedai makan. Mana ada tutup? Pergi karaoke ada tutup ah? Tak ada tutup punya. Baik itu tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Minta maaf kok ada tuan-tuan tak setuju dengan saya. Kita baru je rasa nak mengecapi kehidupan. Baru rasa-rasa nak bebas, rasa-rasa macam nak, bukan nak seronok. Rasa-rasa hilang kekangan tersebut. Udah, sekarang pula apa nama ni? Damai pula apa nama ni? Apa? Ada satu sekolah di Selangor tutup dah. Tu panggil apa? Bukan cikunya. Influenza. Dah mari dah tuan-tuan. Di Lilbanat pun tiap-tiap hari ada budak yang tak datang ke sekolah, demam sesama. Okey. Jadi sampai bila? Tuan-tuan, apapun, apa dia kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi ma amilu la'allahum yarji'un. Ujung tu. Tujuan di antara Allah datangkan musibah kepada manusia ni dengan harapan Allah supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Kita nak sembahyang pun belum lagi istilahnya bebas kuliah ke apa, belum lagi menyebar merata ramainya. Dah suah heboh, dah mula balik dah. Maknanya, Allahu Akbar.
Benda-benda yang seronok je. Manusia duk fikir seronok je. Bila datang bala Allah, mula malah menyalahkan. Apa ustaz-ustaz buat? Apa ulama buat? Macam-macam lah orang salahkan ulama. Kan? Tapi teguran-teguran ulama semua tidak diindahkan. Walaupun kadang-kadang teguran itu perlu kita fikirkan. Betul ke tidak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita orang Islam ataupun ulama, dia tidak menolak apa-apa budaya sesuatu bangsa selama mana adat dan budaya itu tidak bercanggah dengan hukum syarak. Kalau dah menari, kalau dah berjoget, campur laki perempuan, itu tak bercanggah dengan hukum syarak. Apatah lagi kalau ada nyanyian-nyanyian ataupun lagu-lagu itu, ada perkara-perkara atau perkataan yang memuji selain daripada Allah. Nah, tuan-tuan rahimakumullah, kalau tuan-tuan dengar bunyi dia rasa macam bunyi bang. Tapi saya tak tahu berlaku di negara mana, tapi ini adalah di Arab Saudi. Orang kongsi dengan saya, dia kata berhati-hatilah dengan dunia akhir zaman. Bunyi macam bang. Allah. Tapi sebenarnya adalah pujaan kepada Dajjal. أشهد أن المسيح هو الله. Sebut Allah. Macam hayyalas. Dia panggil tau. Hayyalas solah, hayyalas falah. Mari menuju kejayaan. Tapi kejayaan dia bukan akhirat. Okey. Nah tuan-tuan, saya bagi sini. Dia kata Kristus yang maha besar. Akhdar. Aku bersaksi bahawa, dia kata, Kristus adalah Tuhan. Asyhadu. Jangan silap. Lepas tu dia kata apa? Marilah kita meraih keselamatan. Marilah kita meraih keselamatan. Dia panggil hayyal falah. Marilah menuju kejayaan. Tapi kejayaan dia bukan kepada Allah, tapi adalah kejayaan dia adalah untuk Kristus. Tuan-tuan rahimakumullah. Kalau silat-silat hari bulan, kita ingatkan bang. Yang kedua dia panggil maut putih. Maut putih bermaksud adalah perut yang lapar. Kerana lapar itu dapat menerangi batin dan memutihkan hati nurani. Orang yang tidak pernah kenyang, maka kecerdasannya adalah menjadi hidup. Maknanya rajin berpuasa, puasa sunat. Yang ketiga dia panggil maut hijau, yaitu dengan cara memakai pakaian usang, bertampalan yang tidak berharga, demi memenuhi sikap zuhud dan qanaah. Adakah kita boleh buat? Sudah tentu naluri manusia ni dia inginkan kepada pakaian yang cantik, pakaian yang lawa-lawa, pakaian yang megah-megah. Kan? Berapa banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bagi ada pandangan sesebahagian bila orang tu pakai jubah, kan? Dia kata tak layak memimpin sesuatu organisasi. Bila nak memimpin ni kena pakai kot, kena pakai seluar, kena pakai tie. Adakah di situ terletaknya kepimpinan tersebut? Dan yang terakhir untuk pagi ini, dia panggil maut hitam, yaitu memikul penderitaan daripada perbuatan orang lain yang disebut fana billah, yaitu merasa lenyap dirinya kerana tenggelam kepada Allah,
yaitu menyedari penderitaan itu pada hakikatnya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab melihat lenyapnya semua perbuatan yang sangat dicintai. Nah, tuan-tuan, tak perlu kita ikut rentak orang lain. Kita tak perlu ikut kemewahan orang lain. Kita tak perlu bersaing dengan kemewahan dan juga kehidupan orang lain. Kita ada matlamat, ada kehidupan kita sendiri. Sebab bila kita melihat semua kekayaan, semua kemewahan itu akhirnya akan kita tinggalkan. Maka sama-samalah kita berusaha untuk diri kita, supaya kekayaan yang kita ada kita bawa untuk akhirat. Kesihatan yang kita ada kita guna untuk akhirat. Masa lapang yang banyak kita ada kita gunakan untuk akhirat. Mudah-mudahan semua apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, sama ada berupa kekayaan, berupa kelapangan, berupa umur yang panjang, berupa kelapangan, dan juga masa yang ada, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberkati oleh Allah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. InsyaAllah kita akan bincang pertemuan akan datang 5 pelindung buat 5 perkara yang lain. Ada perkara-perkara untuk kita mengelakkan daripada sesuatu yang memudaratkan, kita perlu mengelakkan daripada 5 perkara tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم, tunjukkanlah kepada kami ya Allah sesuatu yang benar itu adalah benar, dan berilah kami ya Allah, berilah kami jalan, berilah kami kekuatan untuk dapat mengikutinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang batil itu juga adalah batil, dan berilah kami kekuatan untuk dapat mengelakkan diri dan meninggalkan daripadanya. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.